ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فتاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أقول بالتوفيق. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kalau ikut penanda saya ni, kita berada pada bab yang ke-6, bab taqwa. Kita baru nak baca hadis yang pertama dalam bab taqwa pada muka surat 126, jilid yang pertama. Kita belum baca lagi hadis-hadis tentang bab taqwa. Betul Pak Amir? Kita telah masuk bab taqwa, ikhwan, dengan menceritakan tentang apakah kita katakan apakah di antara makna-makna taqwa. Kita boleh bahagikan taqwa ini kepada dua, ikhwan. Satu, taqwa kita bahagi dari segi ilmu, dari segi pindah bahasa, daripada lughah Arab ke Melayu, istilah Arab ke Melayu. Itu satu. Kita boleh mengemukakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut tentang kita diperintahkan supaya bertakwa. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia membawa kepada kita dalil-dalil tentang masalah taqwa ini. Tetapi pada bahagian yang kedua daripada taqwa, yang ini agak susah kita nak pindah. Apa dia? Taqwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan hati yang bersih daripada seorang hamba yang mengharapkan redha daripada penciptanya. Yang ini susah. Yang ini bukan memindah, mengalih bahasa, tetapi nak kena memindahkan perasaan, nak kena pindahkan pemikiran-pemikiran, cara hidup, cara fikir. Pada bahagian inilah kebanyakan daripada kita, ikhwan, gagal. Untuk mengapai beberapa hadis-hadis tentang taqwa rasanya lebih mudah. Kita ulang masa kita masuk kelas hafazan, guru hafazan, muallim hafazan akan kata iqra wa raddid, iqra wa raddid. Dia kata baca dan ulang, baca dan ulang, baca dan ulang, dapatlah. Tetapi terkadang-kadang kita mengulang bab taqwa, nak memindahkan hidup kita daripada hidup yang biasa kepada hidup yang taqwa. Kadang-kadang dah 25 tahun kita mengaji, belum tentu kita boleh buat penghijrahan itu, belum tentu. Lebih-lebih ustaz yang mengajar, susah, sangat susah. Karena itu An-Nawawi pada bab taqwa ini, ikhwan, dia sedang memberi kepada kita beberapa cara untuk kita bertakwa kepada Allah. Dan rasanya, ikhwatul iman, kita nak masuk kepada hadis muka surat 126, kita akan bertemu dengan hadis-hadis yang sangat ajaib, yang sangat ajaib dalam hal taqwa, sangat ajaib. Demi Allah saya katakan, sunnah-sunnah Nabi ini sangat ajaib. Dia mampu mengubah manusia. Kita akan lihat macam mana Nabi bimbing taqwa kita, ikhwan. Sehingga kan hadis-hadis ini dia akan menjadi prinsip kepada ahlu sunnah wal jamaah.
sehinggakan hadis ini dia akan menjadi, orang putih kata mirror. Saya rasa saya punya pronoun tu betul ya. Maksudnya cermin. Betul Pak Syed cermin, mirror, cermin. Hadis-hadis ni dia akan menjadi cermin kepada kita. Cermin apa? Dia akan jadi wazan apa? Daripada hadis-hadis ini dia akan menjadi penghadang kepada kita. Kenapa kita tak terjebak ke jalan-jalan yang sedang orang lain pakai untuk bertakwa kepada Allah? Kenapa kita tak ikut jalan mereka? Hadis yang kita akan jumpa pada malam ni, insya-Allah kalau Allah Taala bagi kesempatan, kita baca 3 hadis. 3 hadis lah, kita cadang lah. Tapi tak tahu lah, kalau dia buat perangai boleh pergi 1 je. Kan? Cadang tu 3 lah Pak Min. Kita tengok dalam dunia ni orang yang nak bertakwa ikhwan, mereka masuk jalan tarikat tu, mereka masuk jalan tarikat ni. Saya katakan demi Allah, kalau mereka mau melihat ketiga hadis yang kita akan jumpa pada malam ini, mereka akan menangis dan tersimpuh di hadapan Allah. Betapa jalan takwa yang Nabi bawa itu sangat jelas. Sangat jelas. Dia benar-benar membimbing kita ikhwan. Ada orang terpaksa ditanam sebelum mati nak dapat jiwa takwa. Dimandikan mayat sebelum dia jadi mayat. Dikapankan dia, nak disimpan dalam tanah dan ditalkinkan kepada dia. Guru dia buat dalam tarikat tu, bagi dia tidur dengan kain putih, bau garu ni, bau cenana ni semua, supaya nak menghayati makna mati. Demi Allah, hadis yang kita akan jumpa pada malam ini membatalkan kesemua jalan-jalan itu. Demi Allah, dia membatalkan. Itu jalan yang salah. Walaupun nampak macam takut, tetapi itu daripada ingredient syaitan. Itu adalah subul, adalah jalan-jalan yang dibina oleh syaitan. Yad'u ilaih, syaitan mengajak manusia ke jalan itu. Itu di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi menggariskan satu garisan lurus di atas jalan, Nabi menyatakan hadza sabilullah, ni adalah jalan Allah. Nabi buat kiri kanan, Nabi kata ini jalan-jalan syaitan yang menyuruh kamu meninggalkan jalan yang benar. Kemudian Nabi membacakan ayat 153 daripada suratul An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikut jalan lain, ikut jalan ni. Ada orang nak buat majlis, tak silap saya terbaca di tengah jalan tu, penggembaraan ke alam barzakh. Tak silap saya di belah-belah seberang jaya ni nak buat majlis mengembara ke alam barzakh. Itu bukan alam barzakh, itu alam syaitan. Itu alam syaitan. Kenapa kita tahu? Demi Allah, kita akan belajar malam ni. Kita akan rasa hebat dan kita akan menyatakan subhanallah, ayat mata kita akan turun bagaimana Nabi bimbing kita kepada makna dunia, makna nak selamat di dunia, makna takwa kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi bawa jalan yang jelas dan tinggalkan semua jalan. Muka surat 126. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala attaqahum faqalu laysa an hadha nas'aluk qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluk qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam iza faquhu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan wahai Rasulullah, ditanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, yang paling mulia yang paling bertakwa. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau menjawab, Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah,
putra Nabi Allah, putra Khalilullah. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanya kepada anda. Beliau bersabda, tentang keturunan bangsa Arab yang kamu tanyakan padaku, yang baik di masa jahiliah adalah yang baik di masa Islam jika mereka benar-benar mengerti Islam. Hadis ini adalah hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman, ini adalah hadis yang pertama, ikhwatul iman, yang kita jumpa dalam masalah taqwa. Hadis ini menceritakan para sahabat bertanya kepada Nabi tentang siapakah yang dikatakan akramun nas, manusia yang ada kemuliaan, manusia yang ada maruah. Bukan Nabi tak faham soalan sahabat, Nabi faham, tapi Nabi jawab apa yang perlu dijawab. Siapakah manusia yang mulia, ada kemuliaan, ada maruah, ada harga diri? Maka Nabi menyatakan manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang bertakwa kepada Allah. Jawapan Nabi ini Nabi ambil daripada ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi attaqakum. Para sahabat tanya pada Nabi, para sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, laitha haza nas'aluk, kami tanya soalan orang yang mulia itu siapa dia, bukan kami maksudkan di muka bumi ini siapakah orang yang mulia, kami maksud benda lain. Nabi tahu soalan sahabat tu, tapi Nabi jawab. Nabi kata orang yang mulia itu, orang yang mulia itu Nabi kata Yusuf. Yusuf anak kepada Yakub, Yakub anak kepada Ishaq, Ishaq anak kepada Ibrahim. Kalau keturunan macam ni tidak mulia, siapa lagi orang yang mulia? Kau bertanya tentang orang mulia, Yusuf anak kepada Yakub, Yusuf Nabi, Yusuf Rasul, Yakub Nabi, Yakub Rasul. Yakub anak kepada Ishaq, dia Nabi, dia Rasul. Ishaq anak kepada Khalilullah, iaitu Ibrahim AS, dia Nabi, dia Rasul. Tak mulia lagi kau orang ni? Nak orang mulia yang macam mana? Sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, laisa an hadha nas'aluk, bukan kami maksudkan macam ni. Nabi tahu apa yang sahabat nak tanya. Nabi kata kepada sahabat, fa'an ma'adinil Arab, kamu tanya kat aku ni tentang orang Arab kah? Pembesar Arab yang masuk Islam ni kah? Kamu tanya tentang orang berketurunan Arab, kabilah-kabilah Arab ni kah? Adakah soalan kamu ini soalan contemporary? Itu maksud dia. Sahabat tanya semasa itu. Bila Nabi jawab orang yang paling bertakwa, orang yang mulia, sahabat tahu, kami dah baca dari Quran. Yusuf anak Yakub, anak Ishaq, anak Ibrahim. Sahabat kata itu pun kami tahu, tapi soalan kami ni contemporary sekarang ini. Banyak orang masuk Islam, banyak orang masuk Islam, Islam berkembang dari jahiliah masuk pada Islam. Kami nak tanya depa ni macam mana? Kami nak tanya tentang orang Arab sekarang ini yang agak muasarah pada fi asri Rasulullah, pada zaman Rasulullah tu. Maka Nabi jawab, Nabi kata khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Siapapun masuk ke dalam agama ini, sekiranya dahulu dia baik dalam jahiliah, kebaikan itulah yang dia kena masuk bawa dalam Islam. Iza faquhu, itu pun sekiranya Allah hidayahkan kefahaman kepada dia. Subhanallah, ikhwatul iman. Imam An-Nawawi mengambil hadis ini nak menyokong tajuk taqwa, iaitu pada perkataannya awal, iaitu bila ditanya siapakah orang yang mulia, Nabi jawab dengan jawapan yang paling umum sekali, iaitu at-taqahum, mereka yang bertakwa kepada Allah. Kerana hadis ini ada perkataan at-taqahum, Nawawi mengambil sebagai dalil untuk menyokong tajuk dari atas. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa.
Bila orang Arab masuk Islam ni ikhwatul iman, bila orang Arab masuk Islam, antum tengok Bani Hashim, mereka ada satu kemuliaan, mereka ada satu kemuliaan. Daripada keturunan Nabi ni bersambung dengan Nabi Ismail, bersambung dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, satu kemuliaan bangsa. Sebab Nabi mengangkat Nabi Yusuf, mengangkat Nabi Yaqub, mengangkat Nabi Ishaq, mengangkat Nabi Ibrahim. Dan Nabi itu sendiri daripada keturunan Ibrahim sebelah Ismail. Jadi bila daripada bangsa Quraisy itu lahir Nabi, mereka mendapat satu kemuliaan. Tapi kemuliaan yang mereka ada ini, kemuliaannya agak terhad, sangat terhad. Kenapa? Di atas kemuliaan darah bangsa ada lagi satu kemuliaan yang hakiki, iaitu kemuliaan bertakwa kepada Allah. Orang Quraisy yang tidak beriman berbanding hamba-hamba sahaya yang beriman, mereka ini lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada seorang berbangsa Quraisy tetapi menentang dan mati di atas kekafiran. Abu Talib, Nabi punya minta kepada Allah Ta'ala supaya dia dapat hidayah, tetapi Allah menyatakan dalam hadis Muslim, menceritakan kepada kita macam mana Abu Talib menolak hidayah. Sedangkan semua orang tahu Abu Talib dengan bapa Nabi ni dua beradik, ada keturunannya mulia, tetapi dia menolak bendanya lebih mulia daripada keturunan, iaitu iman, iaitu Islam, iaitu iman, iaitu Islam. Maka bab ini An-Nawawi cuba mencelikkan mata kita, bab takwa boleh lahir daripada semua orang. Orang berkulit putih boleh bertakwa, berkulit hitam boleh bertakwa, apa bangsa sekalipun, apa bangsa sekalipun. Bangsa Cina masuk Islam boleh bertakwa, India masuk Islam boleh bertakwa, hak Sakai, Dayak, Iban, hak jenis dua Afrika, telinga labuh, telinga dia labuh. Apa kita panggil kuih telinga Hindu tu apa nama? Cok apa? Cok menderam. Labuh. Dia bubuh Subang tu punya berat sampai labuh tu, dia telinga dia besar. Dia boleh jadi orang yang bertakwa. Sedangkan kalau nak tengok dia tu, tak ada langsung darah Arab Quraisy, tak ada langsung darah bangsawan, ya, tetapi dia ada apanya lebih daripada bangsawan, apanya lebih daripada keturunan, iaitu iman kepada Allah. Jadi An-Nawawi membawa hadis ni sebagai hadis yang pertama untuk menyokong tajuk takwa di atas. Karena itu daripada hadis ni ikhwan, kita belajar satu perkara, apa dia? Takwa itu wujud. Yang menyatakan takwa itu wujud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, Nabi menterjemahkan ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, kita belajar daripada hadis ini kerana Nabi yang menceritakan makna takwa. Dalam hadis ini ada bab yang kedua, Nabi telah membawa contoh orang-orang yang paling bertakwa. Nabi start dengan contoh Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Artinya ikhwatul iman, di sisi kita Ahlus Sunnah, orang yang paling tinggi takwanya, paling mulia di sisi Allah adalah para rasul dan para nabi. Tidak ada orang boleh pergi duduk satu level dengan mereka. Nak duduk satu level dengan Nabi jauh sekali, nak lebih tak akan jadi, tak akan jadi. Pasal itu Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh paling tinggi, paling elok, paling sempurna. Tidak akan ada orang yang boleh jadi contoh seperti Nabi, tak akan ada, demi Allah. Kalau orang bawa cerita mai pada kita, kawan tu dia dapat sama macam Nabi, dusta. Kita belajar satu manhaj pada malam ini. Apa yang Nabi buat itu paling terbaik, dan tidak ada orang boleh pergi duduk satu level dengan dia, tak boleh. Sorry and sorry, tak boleh. Dia kata, Tok guru saya semalam pergi Isra' Mi'raj lah. Allah mak. Dia meslotoh macam tu. Kita kata dekat dia, brother, makan ubat tak lagi? Kenapa?
Kalau Nabi Isra Mi'raj, ada orang boleh pergi Isra Mi'raj, dia standing, dia satu taraf, demi Allah ini kebatilan, ini kebatilan. Apanya Allah beri kepada para Nabi paling tinggi, tidak ada ummah boleh pergi setinggi itu. Ummah cuma pengikut sahaja. Mereka ada mukjizat, ummah tidak akan ada mukjizat. Orang mencerita kepada kita, ataupun kita sendiri, sahabat, semalam saya mimpi masuk neraka. Semalam mimpi masuk neraka, hari ni boleh mai kerja. Kita kata demi Allah sahabat, yang sahabat mimpi itu bukan neraka, sahabat mimpi seokok kot. Ya, kita kena bantah dia. Kenapa? Demi Allah, ini pendustaan, ini syaitan punya kerja. Syaitan punya kerja. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah para Nabi. Dan Nabi bawa contoh Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Mereka orang paling tinggi. Pasal itu ummah kena mencontohi mereka. Yang ketiga, baru Nabi jawab maksud pertanyaan sahabat. Kamu maksudkan orang Arab sekarang ini kah? Tentulah ada beza, macam Bilal bin Rabah, Khabab bin Arad, Salman Al-Farisi. Mereka ini dikatakan daripada golongan-golongan hamba, sahabat-sahabat ahlu sufah, yang mereka ini makan pun tak tentu, tidur pun tak tentu. Nak bandi dengan pembesar-pembesar yang ada ketika itu, sangat mendukacitakan. Bahkan surah yang kita duk baca pada malam Jumaat itu, suratul Kahfi, menceritakan kepada kita bagaimana turun ayat daripada suratul Kahfi bila pembesar-pembesar Quraisy ini datang pada Nabi, minta Nabi menerangkan Islam pada mereka pada satu masa yang asin, yang hamba-hamba sahaya ni tak modok sekali. Mereka ni bau tak berapa sedap. Mereka ni semua ni jenis tak pakai odorono, mandi tak ada sempo, ni semua ni bila duduk sebelah dia bau lah. Jadi tolong keluarkan mereka daripada majlis. Nabi hampir buat benda tu, turun suratul Kahfi. Turun suratul Kahfi, wasbir nafsaka, wasbir nafsak, Muhammad, tahan diri kamu. Walaupun dia pemain di atas nama orang kata nak belajar Islam, tapi ini bukan cara yang betul. Wasbir nafsak bil ghadah wal ashi, tahan sat diri kamu Muhammad. No, di sana ada orang-orang yang duduk dengan kamu pada waktu pagi, pada waktu petang, yuriduna wajhah, mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Layan mereka Muhammad, jangan layan buat-buat ni. Maka Nabi bagi tahu kepada para sahabat, kekuasaan, bangsa, darah keturunan tidak ada kemuliaan. Yang mulia ialah kalau dulu dia jahiliah, dia ada benda-benda baik dia buat, bila dia masuk Islam, dia bawa kebaikan itu, dia adalah orang yang sama melakukan kebaikan, kemudian dia diberi oleh Allah kefahaman hidayah lepas dia masuk Islam, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Subhanallah, dikaitkan kemuliaan dengan takwa, dan takwa dikaitkan dengan kefahaman. Dan di mana kita nak dapat kepahaman, ikhwan? Kita hanya dapat kepahaman yang benar di dalam majlis-majlis Ahlus Sunnah. Dalam majlis-majlis lain daripada Ahlus Sunnah, kekeliruan. Kita tak akan dapat kepahaman. Ini hadis yang pertama, kita letak sebagai suatu dasar kita, takwa itu wujud, dan contoh-contoh orang yang bertakwa telah Nabi berikan di dalam hadis ini. Dan Nabi menyebut bagaimana takwa itu datang. Takwa itu datang dengan izafaquhu, dengan kefahaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ikhwatul iman, kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua, ikhwatul iman, ini adalah bimbingan daripada Nabi. Ini adalah bimbingan pada Nabi. Dia telah menjadi sifat orang bercakap, ikhwan. Kita kata satu kawan kita tengah duduk makan di kedai, dia mai-mai kawan dia mai-mai dengan motor, dia tak turun lah,
orang kata kat dia, mailah turun motor minum air. Dia kata dajjal banyak tak mau minum lah. Dia kata lagu tu, dajjal banyak nak turun buat apa? Baik. Orang yang dengar ni kalimah dajjal yang kawan naik motor ni buat keluar, semua boleh membuat andaian. Apa yang dia maksudkan dengan dajjal? Kan? Semua boleh buat andaian. Ada satu andaian, ini andaian orang yang taksub. Dia kata, Allahu Akbar, dia kata, Allah bagi kasyaf kat dia tu no. Dia dah nampak dajjal. Dia ni bukan calang orang ni. Habis tak ada ayat tangan dia berkat ni. Ada satu tafsiran orang mula buat. Satu orang pula buat tafsiran, ada dia buat tafsiran yang kedua. Dia kata kawan ni dia cakap lagu tu sebab dalam kedai tu ada orang dia tak suka. Ini tafsiran yang kedua. Kawan itu tidak menganggap, dia kata dajjal dekat kawan tu. Dia kata ada orang yang kawan tu tak suka. Pasal tu dia kata dajjal. Ada tafsiran ketiga. Tafsiran ketiga, kawan tu kata, dia kata dajjal kat hang ah. Yang ni betul-betul buat petrol. Dia kata dajjal tu kat hang hang diam lagi ke? Memang kita kena sabar, tapi sampai dajjal sabar apa? Dia dia cucuk. Dia bagi minyak naik lagi 2 kupang, lagi 2 kupang, lagi 2 kupang. Dia bagi naik. Satu tafsiran. Lagi satu tafsiran pula, bila dengar kawan ni kata dajjal, dia kata kat siapa? Dia pun terasa pasal dia duduk dalam kedai kopi tu. Hang kata kat aku sama ke? Baik. Dalam banyak-banyak tafsiran ni, benar ataupun tidak saya katakan, untuk mendapat tafsiran dajjal yang sebenar, kita kena panggil kawan yang mengeluarkan kalimah dajjal itu, sebab dia yang keluarkan. Andaian-andaian yang kita buat ni mungkin betul, mungkin tak betul. Apa salahnya kita pindah tayar motor dia, kita panggil dia, apa hang maksud dengan dajjal? Hang beritahulah ni, hang tuju kat siapa dajjal, dan hang maksud apa dengan dajjal? Apabila dia membuat tafsiran, itulah yang paling benar, sebab dia yang keluarkan. Demikian kita belajar dengan hadis ni, ikhwan. Hadis ni, insan yang mula di atas muka bumi ini yang menyatakan takwa itu wujud, Nabi. Bukan wali songo, bukan wali abdal, bukan wali kutub, bukan wali ghaus. Jadi untuk memaham makna takwa, kita dah tak ada jalan, kena kembali pada Nabi. Apa yang Nabi maksudkan dengan takwa? Kalau kita buat andaian, takwa kena masuk tarikat, takwa kena puasa tiap-tiap bulan, mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau kita pakai apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi isytiharkan tentang takwa, itu paling tepat. Ini manhaj yang ada dalam hadis ini, kena kembalikan kepada Nabi, kerana Nabi yang mengeluarkan kalimah takwa itu. Dan bila sebut takwa, Nabi kaitkan dengan para Nabi. Bila sebut takwa, Nabi kaitkan dengan kefahaman. Maka kena hati-hati. Kita nak belajar ni, nak belajar apa? Dari siapa? Kata Muhammad ibn Sirin, apa dia? Inna hadzal ilmu dinun, fanzur amman ta'khudhu dinakum. Ini ada dalam muqaddimah Sahih Muslim. Kata Muhammad bin Sirin, ilmu ini adalah agama, maka kamu kena tengok kamu ambil agama daripada siapa. Kerana agama kita boleh faham dengan betul, dan kita juga boleh faham dengan jalan yang salah. Itu kita belajar yang pertama, ikhwatul iman. Kita tengok hadis yang kedua ini, ikhwatul iman. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqud nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id
Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya, maka dia melihat bagaimana kamu beramal. Kerana itu berhati-hati terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah cobaan bagi Bani Israel yang pertama adalah ada pada wanita. Antum tengok dia buat nota kaki 104. Khalifah-khalifah, yakni pengganti-pengganti bagi orang-orang sebelum kamu. Allah melihat bagaimana sepak terjang kamu di dunia, lalu dia akan memberi balasan kepada kamu. Hati-hati terhadap dunia dan wanita. Allah mengkhususkan penyebutan wanita padahal sudah masuk dalam kata dunia untuk menunjukkan bahaya fitnah wanita. Antum tengok, ini saya katakan satu keajaiban sangat dahsyat ikhwan. Nak belajar makna dunia ya, daripada hadis ini. Orang belajar dunia daripada apa itu, bapa dengan anak yang naik kaldeh. Bapa naik, anak heret. Anak heret, bapa naik. Dua-dua naik, dua-dua heret. Lepas tu dua-dua ambil kaldeh bau depa. Jumpa batang sungai, kaldeh melupuk dengan kaldeh, dengan anak, dengan pak terjun mampu terus. Orang belajar dunia dengan orang ni. Wallahu ta'ala a'lam, siapakah orang ini tidak tahu namanya. Belajarlah dengan Nabi. Belajarlah dengan Nabi. Orang belajar dunia dengan siapa? Dengan syekh-syekh tuk-tuk wali. Ada orang kata kalau nak tahu dunia, belajar dengan ikan dalam laut. Dia duduk ratus-ratus tahun, puluh-puluh tahun dalam air, tapi dia tak pernah masin. Allah hantar Nabi, dia nak pergi belajar dengan ikan. Apa punya pening kepala orang ni? Allah hantar Nabi, dia nak belajar dengan ikan. Ada orang kata nak belajar dunia, jom kita masuk hutan, kita pergi duduk tempat jin bertendang, kita boleh tahu dunia. La, tidak dan tidak. Hadis ini ajak kepada kita makna dunia. Apa Nabi kata? Nabi kata inna dunya hulwatun khadirah. Nabi kata sesungguhnya dunia itu, Nabi kata dunia itu, Nabi kata kepada kita, hulwah, dia manis, khadirah, dia indah, dia hijau. Bila sebut benda ni orang Arab faham. Nabi kata dunia dia manis dan dia hijau, nampak macam buah-buahan. Siapa yang tak suka makan buah? Wahai dalam buah bukan ada ajinomoto, tapi orang suka makan buah. Orang sakit makan buah. Bila kita tengok buah tu, dia jadi macam pembuka selera. Dia tengok buah sedap. Kenapa? Kerana buah itu hulwah, dia manis. Lepas itu orang kata manis buah. Khadirah, dia segar, dia cantik, dia indah. Orang tengok sayang, orang suka, cantik. Dua sifat ni Nabi kata pada kita, sesungguhnya dunia ada dua sifat ini. Dia sedar dan dia sangat menarik. Subhanallah. Subhanallah. Wazan ataupun sirah ucapan Nabi adalah sirah minta kita berhati-hati, hadar. Wazan ucapan ini minta kita berhati-hati. Di belakang sebutan itu, sesungguhnya dunia itu, Nabi kata inna dunia, bukan main-main sungguh ni. Ni ada kalimah-kalimah taukid ni. Sesungguhnya dunia ni Nabi kata hulwatun, dia mai dengan indah, khadirah, dia mai dengan segar. Walaupun khadirah tu boleh terjemah hijau, tapi dia maksud dia segar, cantik. Macam tu kata dunia. Tengok, masuk perenggan kedua, Nabi ajak kita, dunia yang cantik, yang indah ni, kita nak hidup macam mana? Demi Allah ikhwan, hadis ni sangat hebat, sangat dahsyat. Hadis ni macam petir menyambar
kepada akal-akal manusia yang nak cari pegangan-pegangan hidupnya lain atas dunia. Demi Allah, kita tak akan jumpa orang boleh bercakap macam ni. Dia boleh mensifatkan dunia dengan sifat yang berbahaya. Lepas tu dia kata, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mustakhlifukum fiha. Allahu Akbar. Ikhwan, kenapa manusia jadi tamak loba sampai dia tak mau mati? Pasal yang ni. Pasal dia tidak mendapat bimbingan ini daripada Nabi. Nabi kata sesungguhnya dunia yang cantik tadi, dunia yang segar hijau tadi, dia ada sifat dia. Kamu kena terima sifat dunia. Kamu duduk di dunia, kamu kena terima sifat dunia. Apa sifat dunia? Sifat dunia sesungguhnya Allah jadikan kamu ini mustakhlifukum. Hidup kamu passing baton. Apa yang kamu pegang hari ini, apa yang kamu ada hari ini akan diganti oleh orang lain. Itu sifat dunia, Nabi kata. Apa yang kita pegang hari ini, yang kita pegang hari ini, kita pegang duit, kita ada tanah, kita ada harta, itulah yang dipegang oleh mak ayah kita dulu. Sebelum mak ayah kita pegang benda ni, tok nek kita, tok wan kita yang pegang. Nabi kata kamu kena faham sifat dunia. Apa sifat dunia? Dia akan sifat dia ganti baton. Sampai satu masa umur kamu dah panjang, kamu kena balik bertemu Allah. Yang kamu ada, kamu kena gantikan kepada orang lain. Ikhwan, subhanallah, sangat dahsyat. Mari kita melihat manusia-manusia yang tidak boleh menerima perubahan hidup ni. Apa jadi dengan dia sekarang? Dia jalan-jalan-jalan, dia rasa lemah, dia berhenti. Dia kata, awak ni 2-3 langkah semput ni. Awak ni. Dia pergi hospital. Dia jumpa doktor. Dia kata, doktor ni, saya ni tiba-tiba 2-3 hari ni mata jadi macam kabok sikit. Saya ni 2-3 hari ni tiba-tiba lutut rasa sengai. Ni apa ni? Doktor kata, apa tak apalah pakcik. Pakcik ni tengok IC pakcik. Pakcik beranak tahun 24. Pakcik beranak 1924. Tak ada dah orang duk 24 ni. Tak ada dah pakcik. Pakcik seorang aja. Lalu pakcik duk tanya pasal apa kabok. Memang kena kabok tahun 24. Saya tak ada boleh bagi ubat. Pakcik kena terima pakcik dah tua. Dia kata, oh tidak. Dia kata, doktor saya mau ubat, saya mau pil. Doktor kata, pakcik saya bagi pil overdose lagi. Kenapa dia jadi lagu tu? Dia jadi lagu tu pasal apa? Pasal dia terlupa yang Nabi pesan, hidup dalam dunia tukar baton. Hari ni kita dah tak boleh buat macam mana kita buat 20 tahun sudah. Tak boleh dah. Inilah Nabi sebut pada kita, dunia ini wa annallaha mustakhlifukum fiha. Allah lantik kamu, Allah bagi kamu hidup dalam dunia, dan Allah bawa sifat itu berganti-ganti. Khalifah, dikatakan Allah nak menjadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa dia khalifah? Berganti-ganti. Abu Bakar itu dikatakan khalifatu Rasulillah, dia mengganti Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, dia ganti, dan manusia kena terima sifat dunia macam tu. Terima. Dia pergi jumpa doktor, dia kata, doktor apa dah jadi dengan saya lemah syahwat, tak ada ubat kuat ke? Tongkat Ali ke, tongkat Pak Arun ke, mai Zat? Doktor kata, pakcik tengok, pakcik beranak tahun 23. Pakcik nak ubat kuat apa pakcik? Saya tak mau, saya nak kuat. Ni 2-3 hari dia tak bangkit. Pakcik dia tak bangkit dah. Dia kata, oh tidak. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal apa jadi macam tu? Dia terlupa dengar hak Nabi sebut. Apa dia? Dunia ini segar, sedap, dunia itu indah. Allah menjadikan sistem dunia. Sistem apa, ikhwan? Berganti-ganti, ikhwan. Dan bila antum tengok ada orang dalam dunia ni, dia tak boleh terima dia akan hilang apa yang dia ada. Demi Allah, dia tak pernah dengar hadis ni. Tak pernah.
Dia tak boleh menerima kehilangan. Ada orang tak boleh terima kalah pilihan raya, sebagai contoh, tak ada apa-apa, sebagai contoh. Kenapa? Dia tak pernah dengar hadis ini. Kenapa? Dia tak pernah dengar hadis ini. Sifat dunia macam tu, berganti-ganti. Kita kaya akan berganti dengan miskin, muda akan ganti dengan tua. Kita akan pergi. Kita ni orang putih panggil going generation. Macam umur saya ni, going generation. Macam umur Pak Amit, Pak Cik Bari, new generation. Mereka baru nak mai. Mereka ni baru nak mai. Coming generation tu dia baru nak mai. Lagu saya ni duk bawa baju dalam beg, nak pergi dah. Tiba-tiba tak boleh terima. Pasal apa? Umur dah 60. Ya, Allah Ta'ala telah menjadikan kamu dalam dunia yang indah, yang segar ini, dan Allah Ta'ala telah memasukkan sifat ini kepada kamu. Karena itu ikhwatul iman, Abu Ali Fudail bin Iyad, dia kata apa ikhwan? Dia kata apa? Dia kata khamsatun min alamati syaqawah. Dia kata ada 5 perkara tanda orang itu hancur hidup dia. Kalau dia hidup atas dunia ni, dia hidup dengan 5 perkara ni, tanda dia hancur. Hati dia dah rosak, hidup dia dah lebok. Walaupun dia tu nampak macam sihat, nampak macam okey, tapi kata Abu Ali Fudail bin Iyad, khamsatun min alamati syaqawah. 5 tanda ini, 5 benda ini kalau ada, itu tanda kamu sedang menjalani hidup yang agak tidak baik. Apa dia? Yang pertama dia kata qaswatul qalb. Kamu memiliki hati yang sangat keras. Qaswatul qalbi. Kamu memiliki hati yang sangat keras. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, hati dia tak boleh terima. Tak boleh terima. Kita baca itu, kita baca ini, kita baca itu, baca ini, baca semua ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dia tak boleh berubah. Inilah alamatul syaqawah, tanda kata hidup dia hancur. Yang kedua kata Abu Ali Fudail bin Iyad, jumudul ain. Jumudul ain, memiliki mata yang beku, air mata tak pernah turun. Air mata tak pernah turun. Ditadah tangan, dia kata ya Allah hamba sakit, air mata dia tak turun. Dia tak boleh feeling, dia tak boleh rasa apa-apa. Duk cerita tu, duk cerita ni, kot lah dia bangkit tengah malam, benda tu masuk dalam jiwa dia, dia main rasa takut. Tak, air mata dia tak pernah turun. Beku air mata ni, walaupun Tuhan bagi musibah, Tuhan bagi yang tu, Tuhan bagi yang ni, air mata dia tak pernah turun menginsafi. Kata Abu Ali Fudail bin Iyad, ini daripada alamatul syaqawah. Yang ketiga kata dia wa qillatul haya. Qillatul haya, apabila hidup ini terlalu sikit malu dalam hidup, dia akan rosak. Dia akan rosak. Sikit malu, tak ada. Malu tu sikit sangat. Qillatul haya, sikit sangat. Yang banyaknya tak malu. Yang banyaknya tak malu. Yang keempat kata dia warughbatu fid dunya. Dia jadi satu orang yang tamak haloba dengan dunia. Kalau dia hilang dunia, dia rasa gundah gulana. Apa ni? Macam mana boleh hilang? Siapa ambil? Dia tuduh orang tu, dia tuduh orang ni, dia tuduh orang tu, dia tuduh orang ni. Apa dia? Rughbatu fid dunya. Dia dah jadi loba dengan dunia. Dunia menyebabkan dia cemas, gelisah dia. Hujan turun lebat. Dia kata, aku ni punya hujan duk turun, mampu aku. Ni bihun dah goreng, kotia dah goreng. Dia orang menega. Dia mempunyai rughbah fid dunya, gelisah dia. Kata Abu Ali Fudail bin Iyad, ini daripada alamatus syaqawah. Dunia dia sedang hancur. Dan yang kelima dia kata watuluz zaman, watulul amal. Hidup dia ni angan-angan panjang. Umur dia 80, dia kata insya-Allah lah umur saya ni 96 nak pergi umrah lagi sekali. Allahu akbar. Umur dia dah 96, dia kata insya-Allah lah mai 114 saya ingat nak pergi lagi sekali. Tulul amal. Subhanallah ikhwatul iman. Kita kena berhati-hati dengan hidup yang macam ni. Kena hati-hati. Wahab bin Munabbih pernah bagi nasihat.
ketika duk membaca hadis-hadis yang macam ni, hidup kita ni kita kena terima satu pertukaran, satu pergantian. Mesti kita kena terima. Mesti kita kena terima. Kata Wahab bin Munabbih, dia kata apa dia? Dia kata asyaddukum jaza'a 'alal musibah asyaddukum hubban lidunya. Apabila kamu ditimpa dengan musibah, gelisah kamu kuat, keluh kesah kamu tinggi, kata dia. Allah beri kamu musibah, bila kamu kena musibah, kamu jadi asyaddu jaza'a, kamu jadi panik, kamu jadi gundah gulana, keluh kesah. Ketahuilah, kata dia, kamulah orang yang paling mencintai dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin satu hari kita tak ada duit, kita sedih. Orang tanya kita sedih pasal apa, tak ada duit kah? Mudah-mudahan hari itu kita boleh menjawab, memang saya sedih duit tak ada. Tapi bukan sedih pasal tak ada duit nak beli makan. Saya sedih pasal saya tak ada duit untuk buat kebajikan. Rasanya satu hari mungkin kita boleh jawab macam tu. Mudah-mudahan satu hari. Amin, Allahumma amin. Kita tengok nampak macam dah raplah, mau tak raplah, dia kata berat habis lah, nak minta darah apa. Allahu Akbar. Seolah-olah Tuhan yang kita sembah ni bangsat papa kedana, tak boleh bagi apa. Sufyan As-Sauri orang miskin. Orang tanya pada dia, kau redha dengan miskin kau? Dia kata, aku tak miskin, Tuhan aku kaya. Bila aku mau aku minta. Bila aku mau aku minta. Langit dia punya, bumi dia punya, nyawa aku dia punya, sakit dia punya, sihat dia punya. Aku nak duit, aku minta kat dia, dia bagi, dia kaya. Dia kaya. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah kaya, Allah terpuji. Yang miskin papa kedana ni aku minta pada yang kaya. Pasal apa aku nak gundah gulana? Mudah-mudahan satu hari nanti kita boleh ada hati yang macam tu. Kita boleh ada hati yang macam tu. Bila kita kena musibah, kena satu musibah, kita jadi panik, seolah-olah Tuhan tak tolong kita. Demi Allah, kata Wahab bin Munabbih, kamulah asyaddu hubban lidunya, kamulah orang yang paling mencintai dunia itu. Berhati-hati. Nabi menyatakan dunia itu hijau, dunia itu segar, dunia itu manis. Dan Nabi menyatakan Allah menjadikan kepada kamu sistem pergantian dalam dunia. Apa yang kita ada hari ini, ikhwan, kita terpaksa bagi ke anak-anak kita. Suka tak suka itulah akan jadi. Jangan gundah gulana. Karena itu Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Abdullah bin Mas'ud kata, aku pesan pada kamu, man arada al-akhirah adarra bid dunya, wa man arada dunya adarra bil akhirah. Ya qaum fadribu bil fani lil baqi. Ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Aku pesan pada hampa, sesiapa yang nak akhirat, siapa-siapa yang nak akhirat, nak menuju kepada Allah di hari akhirat, adarra bid dunya, ada benda dalam dunia ni dia kena hidup cara korang. Ada benda, bukan dia orang kata dia hilang segala-gala, dia ada, tapi ada benda daripada urusan dunia ni dia kena berkurang sikit, dia kena berkurang sikit, dia kena kurangkan sikit, dia kena tinggalkan sikit. Sesiapa yang nak dunia, siapa-siapa yang nak dunia, maka daripada bahagian akhirat dia kena berkurang juga sikit, dia tetap kena berkurang sikit. Subhanallah. Kata dia, ya kaum, wahai bangsaku, wahai saudaraku, fadribu bil fani lil baqa. Kalau kamu nak korang mengorang, pastikan kamu korang benda yang nak rosak, kamu bagi pada benda yang kekal. Pastikan. Kalau kamu nak buat tarik sana tarik sini, pastikan yang kamu korang itu benda yang akan hancur untuk benda yang akan kekal. Jangan kamu perkorang benda kekal untuk benda yang akan hancur. Kamu tersalah jalan, kamu tersalah jalan. Subhanallah ikhwan. Ibnu Taimiyah rahimahullah bagi nasihat pada kita ikhwan. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Dia kata ihzaru minan nas sinfaini. Dalam kita dengan manusia ni ada dua orang kita kena hati-hati. Ada dua orang kita kena hati-hati. Sahibul hawa qad fatanahu hawahu.
Yang pertama, hati-hati dengan sahibah hawa. Orang yang kerja dia ikut hati dia kata apa, hawa nafsu dia. Dia telah pun dirosakkan oleh nafsu dia. Kamu kena hati-hati. Dia sembang, tak ada, taklah ansong ke apa-apa, semua tak ada. Kita tak puas hati, dia tumbuk meja. Dia kata, lah ni aku tumbuk meja, kali kedua aku tumbuk orang terus. Lagu tu punya. Hati-hati dengan orang ni. Tak kawan dengan dia pun tak apa, berjauhan dengan dia pun tak apa. Yang kedua, dia kata wasahibad dunia, orang yang menjadi pengikut kepada dunia. A'mathu duniyahu, dunia akan membutakan mata dia. Dunia akan membutakan mata dia. Subhanallah ikhwatul iman. Sangat dahsyat hadis ini ikhwatul iman. Nabi bagi tahu pada kita macam mana tak resah dalam dunia. Kerana itu kita kata, kita belajar dengan sunnah Nabi. Inilah dunia, inilah sistem dunia, inilah sistem dunia. Pergantian akan ada, pergantian akan ada. Pemimpin baik, akan ada pemimpin jahat. Akan ada pemimpin pekurang minyak, akan ada penaik minyak. Ini pergantian, ini pergantian, ini satu pergantian. Inilah dunia. Ada hari dia manis, ada hari dia segar, ada hari dia bawa baik dalam hidup kita ni, tak tahu nak kata. Pergantian. Ya, ada hari kita muda, ada hari kita tua. Bila hari kita tua, kita mengenangkan hadis ini, kita akan meleleh air mata. Nabi telah menunjuk kepada kita persediaan menghadapi masa-masa depan dan hari-hari depan. Allahu Akbar. Dulu saya duduk depan cermin, umur saya 25, 26. Lah saya duduk depan cermin, Allahu Akbar. Kita dah tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Duk rasa tak sihat, duk rasa nak buat kuliah ni habis lama boleh buat 40 minit, nak pergi lebih tak boleh dah. Cuma jam ni dia mati 6.50. Jadi kalau terlajak bukan salah saya. Kita rasa perubahan badan kita. Mula kita duk rasa kesihatan kita kot, nak pergi buat medical check up. Sekali kita terpandang kepada hadis ni, dia membawa kepada pemantauan akidah. Allahu Akbar. Apanya aku duk rasa ni, yang Nabi duk kata, rupanya aku lalui. Pergantian. Daripada dalam badan kita akan berganti, sampai badan kita yang zahir akan berganti, pemikiran kita akan berganti, wajah kita akan berganti, bahkan perasaan kita akan berganti. Dulu kita duduk depan televisyen ni, boleh pi sampai ayam berkokok. Lah, bukan kata gambar Hindustan, tengok berita pun nak muntah. Berita ni kira semua bagus lah kan. Dia bukan ada cerita menari tak ada, dia cerita betul, dia auto berita. Tengok auto berita 1 jam, dia mai tak lalu dah. Awak lambat sangat, orang bang lah, dia nak semayang. Pergantian akan berlaku. Demi Allah ikhwan, siapa boleh bagi tahu benda ni pada kita? Rasulullah. Dia kekasih Allah Ta'ala, dia tidak bercakap dengan hawa nafsu. Nabi kata apa? Tengok ikhwan, Nabi kata fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Ta'ala melihat apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Siapa boleh bagi tahu benda ni pada kita ikhwan? Ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan kita berjalan, siapa boleh bagi tahu yang kita belajar malam ni ikhwan? Allah melihat apa yang kamu lakukan. Dari sekolah menengah sampai sekolah rendah, sampai sekolah menengah, guru besar tak pernah habaq benda ni pada kita. Sampai kita besar, mak ayah tak pernah habaq benda ni pada kita ikhwan. Kita ada laki, kita ada bini, kita ada birah, kita ada pupu, kita ada macam-macam. Siapa tak pernah bagi tahu? Allah duk tengok kita. Bila kita mula belajar sunnah Nabi, kita jumpa kalimah-kalimah yang picit hati kita takut pada Allah. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah tengok apa yang kamu buat. Semua pergantian dalam hidup kamu itu diperhati oleh Allah Ta'ala. Kamu diri tidak ketaatan, kamu jauhi dak larangan dia, kesemuanya sedang diperhati oleh Allah Ta'ala. Antum tengok Nabi ajak pada kita apa lagi? Nabi kata fattaqud dunya. Hati-hatilah kamu dengan dunia, kerana dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Kemarin RM10 tak ada nilai dekat kita, menjelang 2 minggu RM10 amat besar dekat kita. Dia pergantian. Fattaqud dunya. Hati-hati kamu dengan dunia.
Hari ni kita kerja, ni cakap bahasa orang belah Pulau Pinang kan. Dia kata apa, Pak Mik kerja macam nak mempuih. Aku kerja macam lembu. Kadang-kadang dia nak habang tu, aku kerja macam lembu ni nah. Tu dia marah tu. Aku kerja ni macam lembu. Lembu pun tak kerja macam aku. Dia kerja, orang putih kata work so hard. Betul Pak Cik? Kerja ni betul-betul punya kerja. Kalau tulang ni boleh perah, dia perah tulang. Hari ni dia kata apa? Silaplah aku pergi kerja teruk macam tu, aku tak dapat apa. Astaghfirullahalazim. Dulu dia yang kata, kalau aku tak jadi lembu aku mampu. Aku ada 7 anak, aku kena belah. Menjelang hari tua dia tengok apa jadi pada anak dia. Dia kata, astagfirullah, lambat aku datang pada Tuhan. Dahulu dia kata, hang nak suruh aku duduk masjid 24 jam, anak aku nak makan apa? Dulu. Bila? Dulu. Dia cakap macam tu. Sekarang dia kata apa? Bila dia masuk masjid, orang duk baca Iqra' 6, dia tak lepas. Dia kata, saya start daripada alif boleh tak? Ustaz tu kata tak apa. Tak apa, janji Kasim mau mengaji, sudahlah Kasim, mama ajak macam mana pun kat Kasim. Bila dia start alif, ba, ta, sa, guru suruh dia baca balik, dia boleh ada huruf dia lupa, dia kata dekat ustaz tu, saya silap banyak ustaz. Dulu dia mengakui usaha dia betul. Bila? Dulu lah dia menyesal di atas apa yang dia buat. Nabi kata, ingat, Tuhan tengok apa yang kamu buat. Tuhan akan ubah kehidupan kamu kepada yang baik, kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik. Kesemua ini ujian daripada Allah. Ada orang Allah Ta'ala ubah daripada baik kepada buruk, kepada buruk, lebih buruk, lebih merempat daripada buruk. Kesemua ini ujian daripada Allah. Dunia ini sifat dia ganti mengganti. Fattaqud dunya, Nabi kata, hati-hati dengan dunia. Wattaqun nisa, kamu hati-hati dengan wanita. Hati-hati dengan wanita, kerana wanita akan jadi mangsa dunia begitu banyak daripada orang lelaki-lelaki. Allah jadikan wanita, dia adalah ujian pada orang lelaki-lelaki. Pasal itu Allah benarkan lelaki-lelaki kahwin sampai 4, pasal ujian terlampau. Sangat-sangat demi Allah dia ujian. Kita tengok wanita, kita tengok benda-benda lain, jiwa kita suka tengok perempuan ni lebih daripada benda lain. Betul Pak Amir? Jiwa kita. Pak Amir kata mamak ni buat mangkau lah dah. Contoh kan, kita tengok buah durian, kita tengok buah manggis, buah apa, kita tengok wanita. Jiwa kita ni zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Kita tengok wanita tu, kita tentera mata, kita seronok. Ya, Allah jadikan wanita itu banyak ujian kepada orang lelaki-lelaki, bukan bebanan, bukan malapetaka. Tidak. Wanita bukan di tempat malapetaka, dia di tempat ujian. Kita kena asuh dia banyak, kita kena didik dia banyak. Pasal itu dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa dia? Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnah adarra ala rijal minan nisa. Nabi kata, tidak ada benda yang aku tinggalkan selepas ini yang benda itu sangat menjadi beban kepada orang lelaki-lelaki, melainkan para wanita. Allahu Akbar. Sayyidina Umar Al-Khattab kata apa? Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata apa? Dia kata, ista'inu 'alan nisa bil 'ura. Orang perempuan ni mula-mula sekali kamu kena bimbing cara dia berpakaian. Bimbing wanita, cara pakaian dia kau kena bimbing. Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Kata Ali bin Abi Talib, didik para isteri kamu, didik anak-anak kamu, asuh isteri kamu, asuh anak-anak kamu dengan Alkitab dan sunnah Nabi. Kerana dua benda inilah boleh mengikat mereka seperti mana kita ikat kuda-kuda di tempat-tempat yang kita ikat dia itu. Tak kalau dia akan rosak. Umar kata apa? Ista'inu 'ala nisa bil 'ura. Orang perempuan didik pakaian mereka elok-elok. Siapa kata? Umar Al-Khattab.
Jangan bagi dia pakai sewenang-wenangnya, tidak boleh. Kata Umar, inna ihdahunna idza kathura thiyabuha wa hasunat zinatuha a'jabahal khuruj. Kalau orang perempuan ni baju cantik dia terlampau banyak di rumah, perhiasan dia elok-elok di rumah, benda ni akan buat dia tak tenteram duduk di rumah, dia nak keluar, dia keluar. Kau hati-hati dengan pakaian wanita. Umar Al-Khattab, ini kita boleh jumpa dalam kitab Fathul Qadir, perkataan Umar Al-Khattab ini. Ya, emas sutra untuk wanita, untuk wanita, tetapi jaga pakaian dia, jaga alat-alat solat. Apabila wanita itu tidak diberi didikan agama, dia dah pakai dah hak bulu mata beruang yang panjang tu, apa orang panggil maskara kah, tergedik dah biji mata dia, dia mula bubuh dah, apa di bawah-bawah ni hitam putih kelabu semua dia bubuh dah, dia dah cat dah pipi-pipi dia ni semua, dia dah bagi dah mulut merah, agak-agak dia nak ajak lelaki dia pergi mana, pergi masjid ke pergi pasar malam. Hak ni bukan muslimat di sini nah, hak ni hak lain. Saya tak maksud muslimat di sini. Hak ni kita tengok muka depa pun tenang elok. Bini siapa pun tak tahulah. Ni bini jemaah kita lah. Ni kita duk cerita ni, hak pasir dua butir dengan pasir berdengung ni. Dia dah pakai macam tu, kita kata jom pergi masjid, dia rasa tak sesuai. Kau didik pakaian mereka. Kesian kepada, kadang-kadang wanita dia tak sedang, dia pertaruh maruah dia kerana nak cari makan. Kesian ikhwatul iman, bagi orang nak kapal terbang kerap, itulah yang dia boleh saksikan nasib pramugari-pramugari, dan kita tak ada kekuatan nak berbicara. Satu hari Pak Mik saya naik kapal terbang dengan Pak Cik Anifah. Pak Cik pelamugari dia tak main lah kulit macam ni Pak Mik, siapa nak ambil? Pelamugari dia main dengan rambut dia tu, balik ni kuning, balik ni apa warna pun tak tahu. Saya menjaga diri, saya tunduk. Saya tak boleh nak buat apa, saya tunduk panjang. Pak Cik Anifah tengok, Pak Cik Anifah tengok. Tetapi Pak Cik Anifah tengok kerana dakwah. Pasal apa? Dia pakai macam tu, tiba-tiba di necklace dia kan, what Malay say necklace ha? Ni apa? Kan necklace dia lah, tulis dalam bahasa Jawi. Necklace dia tu tulis dalam bahasa Jawi nama dia. Jadi Pak Cik Anifah kata kat saya, Ustaz cuba tengok, dia pakai macam tu, Bukit Bendera semua nampak. Tak gamak kita nak tengok, walaupun kita makan kambing selalu, tapi tak gamak nak tengok, nak jaga juga. Pasal kita duk baca Riyadhus Salihin, kalau baca utusan kita tengok lah, pasal duk baca Riyadhus Salihin. Tapi Pak Cik tengok, Pak Cik kata, Ustaz, dia tulis Jawi tu, maknanya dia orang Islam. Sebab apa? Cara rambut dia tak nampak dia orang Islam. Memang kita kata dia serani. Dia kerja pelamugari, dia mempertaruhkan diri dia untuk mencari 1,200 sebulan nak bela mak bapak dia di sana. Subhanallah, hak Nabi kata tu demi Allah jadi. Jadi bila pi dekat dia, Pak Cik Anifah buat satu benda baik. Pak Cik Anifah tak ada tangan depan dia. Pak Cik Anifah kata, semoga Allah memberkati kamu dan menghidayahkan kamu. Dia kata amin. Tanya Pak Cik Anifah ada kan? Saya tak tambah, saya tak kurang. Dia kata amin, bermakna dia Muslim, dia Muslimah. Tetapi yang Nabi kata tu demi Allah, kita dapat lihat siapa yang menunjuk kebenaran dunia ni kepada kita, ikhwan? Nabi SAW. Orang lain tak boleh tunjuk, orang lain tak boleh tunjuk. Kita tak boleh belajar apa-apa daripada orang lain, ikhwan. Kita hanya boleh belajar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kata apa pada kita, ikhwan? Nabi kata dunia ni kamu jaga. Sedangkan pengarang penterjemah buku kita ni kata, kalau kata dunia, wanita termasuk dalam dunia lah. Dia kata dunia tu kira semua, tapi Nabi asingkan wanita dengan dunia, nak tunjuk kata kalau kamu terlepas didik wanita, kamu akan rosak, kamu akan hanyut. Saya pesan dekat adik-adik yang baru nak kahwin, bila kahwin dapat bini, terus ajak main kuliah.
Jangan tunggu lepas 5 tahun. Hang mampu lagi. Dia kata, Ustaz, bini saya tak, bini ana, zaujah ana tak mau mai. Dia kata, berapa lama dah kahwin? 5 tahun. 5 tahun hang baru nak ajak dia. Anak berapa? Anak 3. Memang dia tak mai. Menikah, terus heret dia main mengaji. Heret, dia tak mau mai pun, pegang tangan heret atetar. Heret main mengaji. Hang dah asuh dia dengan pasal malam, hang ajak dia pergi sana, pergi sini. After 5 years later, nampak? Kan? Hang baru nak suruh dia main mengaji. Ubi tu keras dah nak cabut macam mana? Dah jadi kayu dah ubi tu. Jangan buat silap. Jangan buat silap. Kita main mengaji, kena heret dia main mengaji. Dia bagi alasan 1000, anak lah. Kita kata, pasal apa? Anak, pasal apa nak jadi masalah? Tak apa. Kita kata kat dia, you duduk belakang, I dukung anak. I nanti letak depan dengan ustaz. I nak tengok ustaz tu nak kata apa. Ustaz tak kata apa. Budak menangis biasa. Jangan bapak dia menangis ni tak berhenti lagi. Tengok bapak duduk guling dah. Tak boleh lah. Jangan buat silap. Kahwin, ajak bini main mengaji. Dia mengandung, dia Allah, berhenti sat. Mai balik. Habis dapat anak, dia pantang-pantang. Benda mula kita sound pada dia. Bawa baby kita, jom kita pergi mengaji. Bila baby dah 5 tahun, 6 tahun, hang baru nak ajak dia main mengaji, ya, dia jadi ubi kayu. Boleh tarik, kena tunggu hujan lebat. Hujan lebat baru tarik ubi. Duk panas lagu ni, hang cabut ubi ni, pecah tangan. Ubi tu patah. Had ubi duk dalam tanah, hang dapat batang dia aja. Hang jangan buat pasal. Ini Nabi duk pesan kepada kita. Nabi kata, fa inna awwala fitnata bani Israel kanat fin nisa. Mula-mula yang kena fitnah kat Bani Israel apa dia? Wanita. Antum, kenapa saya kata hadis ni sangat besar? Antum sedang tengoklah apa Nabi duk beritahu kat kita ni. Nak hidup macam mana? Masalah dunia duk macam mana? Kita kena buat jalan macam mana? Demi Allah. Kita tak perlu pergi gunung jerai makan beretih duk betapa nak belajar hakikat dunia. Tak payah. Dalam hadis Muslim ini ada hakikat dunia. Ikhwatul iman, saya kata nak baca 3 hadis, nampaknya 2 je lah. Kan, nampaknya 2. Lagi satu hadis yang kita tinggal ini, Nabi ajak kepada kita satu doa. Kita kena baca siang malam pagi petang, supaya Allah menganugerahkan takwa kepada kita. Dalam hadis tu ikhwatul iman, kira baca juga, tapi saya ambil intisari hadis itu. Nabi ajak kepada kita baca apa? Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahu akbar. Jangan tinggal doa ni. Hari-hari mau baca. Apa dia? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta pada hang ya Allah, al huda, petunjuk hang. Allahu akbar. Ulama-ulama tafsir Ahlussunnah kata, kalau kita jumpa kalimah al-huda, maksud dia al-ilmu. Ilmu. Kita meminta ilmu. Kenapa? Hanya ilmu membawa manusia kepada petunjuk. Ya Allah, berilah pada aku petunjuk. Maksud dia apa? Ya Allah, bagilah kepada aku ilmu yang boleh menunjuk aku kebenaran dan yang mana kebatilan. Kalau kita tanya ilmu apa? Tentulah ilmu daripada Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukan ilmu-ilmu yang macam-macam ni. Tidak. Ilmu yang boleh membawa kita ke jalan yang benar cumalah Al-Quran dan sunnah Nabi, lain tidak ada. Jangan rugi tak belajar, jangan rasa rugi tak belajar benda-benda lain. Jangan rasa rugi. Antum, kalau antum jumpa satu orang, dia pandai bercakap, tengok dia bercakap pasal tajuk tasawuf sampai kita teriak. Oh, dia punya kupas hati kita ni sampai kita ayat mata berkaca. Dahsyat dia ni. Allah bagi makrifat ni. Allah bagi apa nama hakikat ni. Kita pun nak ambil tarekat dia. Antum nak tahu dia di atas petunjuk tak atas petunjuk, atas ilmu tidak atas ilmu, antum kata kat dia, Tuan Guru, saya nak sembahyang belakang Tuan Guru.
Dia boleh cerita semua, dia boleh cerita semua. Macam mana nak berkeluar hati, nak basuh-basuh, lepas tu nak buk masuk balik. Macam mana? Dia boleh cerita. Dia boleh cerita semua. Kita kata, Tuan Guru, saya nak bersemayang dengan Tuan Guru. Kita semayang belakang dia. Bila kita semayang belakang dia, kita tengok dia takbir macam mana. Dengan cerita dia, dengan ilmu dia semayang itu menepati sunnah Nabi, dia di atas kebenaran. Tapi dengan cerita dia start semayang, usalli lillahi ta'ala, usalli, katalah pada dia, Tuan Guru dalam kesesatan yang sangat nyata. Sesiapa daripada umat Muhammad dapat ilmu semayang tapi tidak seperti mana Nabi kita semayang, sesungguhnya dia bertemu dengan kesesatan di sisi Allah. Al-huda adalah al-ilmu. Kerana itu orang tu semayang, kita tahu dia benar ke dia salah. Bercakap belum tentu. Dia ambil ayat semayang, kita tahu. Kita dengar dia cakap, dia ceramah, kita terpegun. Oi, 10 suku tak berhenti lagi. Terpegun. Ini contoh. Terpegun. Tak tahu dah habis kuliah, nak sembahyang Isyak. Kita pun duduk tepi ni nak tunggu kamat. Tiba-tiba kita dengar di belakang sana macam bewak jatuh dalam kolam. Kelepuk. Kita tengok ke cermin, yang cakap pandai tadi ambil ayat sembahyang macam bewak terjun. Jumpa dia, kata pada dia, betulkan jalan kamu menghadap Tuhan. Apa yang kamu cakap langsung tidak membina hati dan diri kamu di hadapan Allah. Siapa boleh menghadap Allah Ta'ala dengan mengambil wuduk tidak seperti Nabi, Allah tidak akan terima apa-apa daripada dia. Allah tak akan terima apa-apa, ikhwan. Bukan cakap pandai itu, tetapi amalan kita buat ini apa, ikhwan? Al-huda. Yang kedua kita minta apa? Wat-tuqa, taqwa. Ini berkaitan dengan tajuk kita, takwa. Rupanya takwa bukan saja kita tahu jalan dia, kena pohon hidayah daripada Allah. Yang ketiga kita minta apa? Wal afaf. Wal afaf ni apa dia? Iffah. Apa dia? Ketahanan diri untuk berhadapan dengan larangan-larangan Allah. Kita minta, hang tahankan diri aku ya Allah. Hang bagi pada aku kekuatan ketika aku bertemu larangan hang ya Allah, aku boleh tinggal. Itu makna wal afaf. Kena minta pada Allah. Dan kita minta yang keempat, wal ghina. Apa dia? Kekayaan. Kita rasa kaya daripada manusia, kita hanya rasa fakir di hadapan Allah Ta'ala. 4 perkara ni ada dalam hadis Imam Muslim. Nabi tunjuk jalan, Nabi habaq doa apa kena baca lagi, ikhwan. Subhanallah, jangan tinggal jalan Nabi, ikhwan. Jangan tinggal, demi Allah jangan tinggal. Tak ada orang boleh tunjuk kita jalan macam ni kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ikhwatul iman, diberi kepada kita kesihatan dan sedikit umur. Kita akan tengok lagi 2 hadis untuk menutup tajuk taqwa, dan kita akan masuk tajuk yakin dan tawakal. Ada 2 hadis Nabi bercakap tentang taqwa ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.